bergaduh. Ni tak lama lagi bergaduh lah. Sebab kita lagi sebulan lebih Ramadan. Bila Ramadan ni dia akan muncul satu kumpulan, dia panggil geng 08. Geng 08 ni bukan kongsi gelap Kelang punya, bukan. Ini geng 8 rakaat Kalau geng ni sini okey, saya cerita tempat lain. Kalau geng 8 rakaat, tuan-tuan, la ilaha illallah, dia memang mandang kita yang buat 20 ni memang tak masuk surga lah. Apalah korang semayang 20, kita 8 lah ikut Nabi. Dia punya ayat ikut Nabi tu yang syok tu. Dengan bangga, kita ikut Nabi lah. Habis aku 20 ikut siapa? Kau ikut Omar. Omar ni tuan-tuan, bukan Haji Omar belakang rumah kita. Ini Sayyidina Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Panjang pula nak ceritakan kelebihan Sayyidina Omar. Ini bukan Haji Omar kampung kita. Dia sampai di Kuala Lumpur, di Selangor ni saya ingat tak ada masalah sangat. Di Kuala Lumpur ada setengah masjid, sebab KL kan masjidnya kawasan terhad, parking public tak banyak. Siap buat signboard, parking G08 belah sini, G20 macam suara cogem tu sini, G08. Mana geng 8 rakaat sila parking sini, geng 20 sila parking sini. Kenapa terpaksa buat signboard? Bergaduh. Macam tuan-tuan ni compound besar, tak ada masalah ni, parking lah mana-mana pun, sampai ke sel boleh parking ni, tak ada hal. Kalau Kuala Lumpur nak parking macam mana? Kadang geng 08, minta maaf lah panggil geng 08 macam kongsi gelap pula lah. Geng 8 rakaat ni biasa orang muda. Orang muda, anak kecil apa semua memang leceh lah, nak semayang lama-lama. Ada orang buat kajian, pasal orang pesara, orang pencen pula semayang lama. Ada kata orang pencen dia boleh semayang 23 sebab kebanyakan mereka semayang atas kursi. Ni bukan sini, tempat lain. Jadi kalau atas kursi tuan-tuan 200 rakaat pun okey. Macam orang tawak pakai motor. Itu tawak 70 pusingan pun okey. Ini bukan cerita orang sini, tempat lain. Tapi cuma nak pesan, yang jadi bergaduh di masjid, setengah masjid Kuala Lumpur, orang semayang 8, dia datang awal, dia parking depan. Jadi orang lambat yang buat 20 parking belakang. Bila dia dah habis, dia nak balik double park, tak boleh keluar. Bila tak boleh keluar, dia nak kejar pergi supermarket tutup pukul 10. Bini dah pesan, isteri dah mesej, kan balik singgah kedai beli Color Luna 24. Kedai 7-Eleven tak jual, nak kena cari stationery. Itu yang jadi pening. Lalu main horn, pam 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 pam. Kita nak semayang, luar main horn, dah macam mana? Itu terpaksa buat peraturan parking G08. Nama dia. Tapi tuan-tuan, tahun ni kalau dia buat 20 lah, itu umur dah meningkat, bukan kita muda zaman kolej lagi, dah tua dah kita ni. Mayanglah 20 pula, pakai topeng siap-siap semayang depan. Umur dah meningkat, tak tahu tahun depan meninggal ke apa. Tak adalah kata 20 ni lebih besar fadilat, tidak, menambahkan amal. Kita masa bila boleh semayang 20 rakaat? Tak ada dah, ni je peluang. 8 rakaat ni anytime lah kita bolehnya, semayang rawatib dan sebagainya lagi. Ni saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, Ramadan tahun ni datang masjid pun sedap, aircon pun bagus, datang semayang. Kadang kita tengok apa punca khilaf pandangan masyarakat ni, terutama dalam hukum hakam, dalam pemahaman terhadap vaksin, pemahaman terhadap isu booster, pemahaman terhadap politik dan bagai-bagai lagi. Para ulama dulu mengatakan bahawa manusia ni dia jadi bergaduh sebab akal manusia tu tak sama. At-tafawud fil akal wal fahmi wal qudrati ala tahsilil ilmi. Manusia ni dia punya level pemikiran tak sama. Kita tak boleh expect orang semua ada level scholars macam kita. Macam tuan-tuan mungkin yang postgraduate dah level scholars, lain pemikiran. Harap dengan layman, orang bawahan, ni semua saya panggil headliner semua. Headliner ni yang jenis buka Facebook, buka YouTube, buka IG, buka TikTok, baca tajuk headliner dia panggil. Dia tak tahu konten, tak baca, dia maki je kerja dia. Tuan-tuan nak bergaduh dengan orang macam ni, tak pernah buka konten. Ini yang mazhab, boleh tolong lukis lah, tak faham lah. Kalau tuan-tuan tulis berjela-jela, satu apa pun tak faham.
Nak bergaduh dengan orang macam ni. Tuan-tuan orang cerdik, boleh buat literature review muka surat sampai berapa-berapa, nak bergaduh dengan layman. Itu jadi bergaduh. Itu yang jadi bergaduh. Sebab tu Imam Syafi'i mengatakan bahawa aku kalau nak berdebat dengan 10 orang cerdik pun aku tak ada masalah. Tapi kalau berdebat dengan satu orang bongok, oh tak sanggup aku, dia kata. Dia bukannya nak kebenaran, dia nak menang je. Maka kalau kita berfikir cara orang cerdik, insya-Allah tak ada masalah. Maka janganlah kita bergaduh-gaduh. Muslimin muslimat sekalian, apa yang penting, kita boleh khilaf dari sudut ilmu, tapi jangan khilaf dari sudut hati. Kalau orang duduk dunia scholars, dunia akademik, kita ada school of thoughts, ada banyak pemikiran di luar, dan kita dah biasa. Katalah dalam masjid ni ada profesor 2-3 orang. Profesor ini dia ada mazhab dia, bukan mazhab akidah apa tak, mazhab metodologi research, mazhab dalam mencari literature review, mazhab di dalam macam mana nak buat citation. Semua orang ada fikrah masing-masing, tapi kita boleh hidup harmoni. Apa sebab? Kita tidak khilaf pada hati. Ini hanya perbincangan akademik. Tapi benda ini orang layman, man on street, dia tak ada. Itu dia nak bergaduh saja. Kepada golongan yang kuat bergaduh, kita nasihatkan. Tuan-tuan yang cerdik tak ada masalah lah. Ni untuk yang kaki bergaduh di luar ni, saudara-saudari para headliner sekalian, nak bergaduh boleh, tapi 3 hari je. Jangan lebih. Kalau lebih, masuk neraka. Neraka bukan Melaka, itu kena ingat. Sebab dia dengar macam Melaka, tak, neraka. Ni geng headliner ni susah baca tajuk. Kita bergaduh sama Islam lebih pada 3 hari, tak cium bau surga. Kalau macam itu pun tak takut lagi habis lah. Apa lagi nak dinasihatkan? Orang yang bergaduh lebih pada 3 hari, dia punya semayang tak diterima. Itu ada seram sikit. Ya ke Ustaz? Alamak seram. Itu adalah seram sikit. Sebab dalam hadis Nabi sebut, salah satun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan semayangnya tak terangkat sejengkal pun daripada kepalanya. Pertama, rajulun amma qaum wa hum lahu karihun. Pertama, imam yang jadi imam dalam keadaan makmum tak suka pada dia. Tak suka apa sebab? Akhlak. Contoh, imam bacaan bagus, tapi naib Johan snooker peringkat daerah. Letih lah tuan-tuan. Macam mana imam jadi naib champion pula? Yang juara tu toke snooker tu, dia tournament tu dia pula naib Johan. Tak boleh ke imam main snooker Ustaz? Tak sesuai. Bukan tak boleh, awak bawa tauliah raja, takkan awak perangai begitu. Dah tahu nak main snooker, jangan jadi imam. Jadi imam ni kena korban. Kaki menyanyi pun kena berhenti menyanyi. Kalau pergi rumah orang karaoke tu, kaki je lah goyang, jangan naik. Kalau kau dah tahu kau kaki menyanyi, kau jangan jadi imam. Kau ada tauliah raja, jaga prestis sikit, jaga nama baik tu kena jaga. Nak nyanyi juga, nyanyi dalam kereta, tak ada orang tahu. Tintut cermin nyanyi, nyanyi. Tak pun pergi karaoke Jamban, RM1 selagu tu kan, nyanyi lah. Kesian. Nak sukan boleh, sukan yang munasabah. Kalau sampai begitu, imam semayang, Allah tak nak terima. Makmum semua lulus, diterima Allah. Yang kedua, orang yang tak diterima semayangnya oleh Allah walaupun sejengkal, tak terangkat daripada kepalanya, seorang wanita ataupun isteri yang batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang isteri yang tidur dalam keadaan suaminya marah pada dia. Marah apa sebab? Ini suami isteri punya cerita lah, banyaklah kita pun faham. Suami nak, dia tak nak. Suami berkehendak, dia buat tak tahu. Suami tak apa, tongkat ali berapa bungkus dah dia minum. Balik-balik tengok isteri pakai telekung tidur. Dia nak jaga air wuduk, sebab dia dengar ceramah ustaz pesan kalau tidur dalam wuduk, kalau mati masuk surga. Dia pun pakai telekung, macam duduk dekat Musdalifah tu, duduk gitu. Suami baru nak golek, dah 3 bungkus ada kopi, baru nak golek dia marah. Wuduk. Golek balik jatuh semula. Berbulu dia. Itu yang menyebabkan malaikat marah. Ingat ibu-ibu, jaga air semayang sunat, jaga suami wajib. Jadi pilih yang wajib lah. Tapi tuan-tuan pun kalau tengok dia dah pakai telekong, salah, kacau, sian pada dia. Dia masa ni lah nak beramalnya, kan cucu dah balik tak dan lah. Cucu balik habis kita.
Dan yang ketiga Nabi sebut semayang tak terangkat daripada kepala walaupun sejengkal adalah wa akhawaini mutasarimaini, dua orang Islam yang bergaduh. Apa makna mutasarimain? Dalam satu hadis lain, sahabat bertanya kepada Nabi, wa manil musarim ya Rasulullah, siapa musarim ni ya Rasul? Kata Nabi, musarimu huwallazi la yatakamam akhahu fawqa thalathati ayyam. Orang musarim ini dia tak bercakap dengan saudaranya lebih pada 3 hari. Ni hadis riwayat dalam Sunan Ibnu Majah. Mana kita orang Islam nak bergaduh silakan. Isu vaksin ke, isu 2 dos, 3 dos, 4 dos overdose ke, isu booster ke, isu kunut tak kunut ke, isu politik ni PRN Johor orang ni kata ni. Silakan, tapi 3 hari je boleh bergaduh. Sebab Islam agama realistik. Tak mungkin manusia tu tak bergaduh langsung. Kita dengan isteri kita habis I love you siang malam pun bergaduh, ada masa bergaduh. Ini pula dengan orang yang kita tak pernah tidur sekali pun dengan dia, lagilah bergaduhnya. Boleh, tapi 3 hari. Macam hari ni hari Sabtu, Ahad, Senin, boleh bergaduh 3 hari. Jangan tegur siapa. Sabtu, Ahad sampai hari Senin. Mana selisih buat bodoh macam tak nampak je. Tapi sampai hari Senin je. Hari Selasa tegur balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup dengan teguran. Jom minum air. Okey, duduk. Tak borak pun tak apa, janji tegur. Minum air. Seorang pandang sana, seorang pandang sini. Hari Selasa. Sebab memang nak marah kan. Selasa kena tegur. Hari Rabu sambung semula bergaduh. Rabu, Khamis, Jumaat. Dia sambung permit 3 hari. Mana Rabu, Khamis, Jumaat gaduh, Sabtu tegur balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana? Macam biasa sambung permit. Okey. Go. Sampai bila nak buat kerja begitu Ustaz? Sampai bila ni bak kata Abang Jamil? Sampai bak kata isteri Abang Jamil, sampailah Abang Jamil mampu katanya. Letih Ustaz main sambung-sambung permit. Kalau tak nak jangan bergaduh. Kenapa jadi begitu? Sebab dalam kubur malaikat tanya soalan, siapa saudara engkau? Nak jawab apa? Yang itu isunya. Jadi janganlah kita bergaduh sama kita. Dirapat kuat, diganding muafakat. Ini agama kita suruh.